Bertemu kembali. Sabah bakal tubuh Majlis TVET Negeri. Itu antara fokus dari negeri di bawah Bayu petang ini. Perinciannya kita langsung bersama Suaran Shah. Teruskan Suaran. Ya, Ifah. Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET akan ditubuhkan selewat-lewatnya awal tahun hadapan di Sabah. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penubuhan majlis berkenaan adalah penting bagi memperkasakan pelaksanaan program TVET dan juga berkaitan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di negeri ini. Majlis TVET Negeri Sabah itu akan dianggotai wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi KSTI, Universiti Malaysia Sabah selain tokoh serta pakar dalam bidang TVET. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui media selepas menyempurnakan perasmian Festival Pendidikan STEM dan TVET peringkat Negeri Sabah di Kinabatangan. KSTI juga komited mencapai sasaran sekurang-kurangnya 40% pelajar terlibat dalam bidang STEM dan TVET. Dengan adanya program seumpama ini dan kerja keras daripada PPD kepada pengetua, kepada guru besar serta seluruh warga pendidik termasuk Datuk Pengarah sendiri, kita mungkin dan kita pasti insyaAllah kita mampu untuk mencapai sekurang-kurangnya 40 ke atas peratusan berkenaan. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Kinabatangan Dr. Dalmansa Tahil memaklumkan penyertaan Festival STEM dan TVET Kinabatangan meningkat kepada 70 berbanding hanya 30 penyertaan sebelum ini. Ia melibatkan 31 buah sekolah rendah dan 4 sekolah menengah di sekitar daerah berkenaan. Kaedah e-pembayaran dan perbankan dalam talian selamat digunakan termasuk di kawasan luar bandar. Menteri Kewangan Negeri Datuk Masidi Manjun berkata, pengguna tidak perlu ragu-ragu menggunakan kaedah pembayaran itu kerana Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah memberi jaminan bahawa ia selamat digunakan. Datuk Masidi menyatakan demikian sempena program inisiatif masyarakat tanpa tunai di Pekan Ranau. Saya fikir kalau masyarakat dididik betapa mudahnya kita mengadakan transaksi tanpa tunai, mereka akan faham dan mereka akan mengadaptasikan kepada tata cara baru dalam soal urusan kewangan. Datuk Masidi bagaimanapun mengingatkan pengguna sentiasa berhati-hati agar tidak menjadi mangsa penipuan. Transaksi tanpa tunai memudahkan urusan pengguna dan peniaga jika digunakan dengan tata cara yang betul. Seperti kami adakan pada hari ini untuk datang dan memberi kesedaran kepada mereka tentang pentingnya e-payment. Di mana e-payment kita sedia maklum, pemetaan e-payment ini memberi transaksi itu lebih efisien dan lebih cepat, lebih pantas dan selamat. Muhammad Noor berharap masyarakat juga mengamalkan konsep soal, sekat dan sebar sebagai langkah pelindungan diri dan keluarga daripada ancaman penipuan kewangan. Hari Kebangsaan perlu disambut dengan penuh semangat cintakan negara. Pegawai Daerah Sempurna Alexander Liu berkata tema sambutan tahun ini, Malaysia Madani Jiwa Merdeka, bertepatan dengan semangat yang ingin disemarakkan dalam jiwa rakyat Malaysia. Semangat cintakan negara ini wajar disemarakkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Ini satu kebanggaan bagi kita yang mana sudah semestinya kita menyambut Hari Kemerdekaan ini dengan penuh semangat, bersungguh-sungguh dan ini merupakan satu perayaan yang amat penting bagi kita. Alexander menyatakan demikian sempena program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2024 Sabah di tapak sempurna Corner Light View Sempurna. Generasi masa kini sebagai penerus perjuangan pejuang terdahulu perlu mengingati jasa dan pengorbanan pejuang kemerdekaan. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti sambut dengan jiwa yang merdeka. Semangat betul supaya semua rakyat Malaysia akan layai setiap tahun. Saya menyeru kepada golongan-golongan muda untuk menyertai aktiviti-aktiviti kemerdekaan yang berlangsung selama bulan kemerdekaan ini.
Konvoi KMJG 2024 Sabah kemudiannya bergerak ke lokasi seterusnya, daerah Kunak. Semangat cintakan negara perlu ada dalam diri segenap lapisan masyarakat. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata, semangat seumpama boleh diterjemah menerusi aktiviti pengibaran jalur gemilang. Jalur gemilang merupakan lambang kemerdekaan negara yang dikecapi hasil perjuangan pemimpin terdahulu. Marilah kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda dengan adanya bendera Malaysia yang kita jalurkan ini, sekurang-kurangnya kita punya satu semangat kita yang tinggi dalam menjulang kemerdekaan yang harus kita pertahankan. Datuk Mat Bali ditemui media sempena pelancaran kibar jalur gemilang dan Sukan Neka Merdeka Perpaduan di Dewan Perpaduan DHRM Kampung Mentulut, Beaufort. Sementara itu, pengurusi KRT Kampung Mentulut, Abdul Sani Moksin menyambut baik program berkenaan kerana ia memberi peluang kepada penduduk kampung sama-sama menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Saya berharap agar masyarakat khususnya penduduk Kampung Mentulut ini mempunyai suatu rasa ataupun nilai pengorbanan dalam kita menyambut kemerdekaan pada tahun ini. Dalam majlis ini, Datuk Mat Bali turut menyampaikan 100 helai jalur gemilang kepada kawasan rukun tetangga KRT Kampung Mentulut untuk dikibar di sekitar kawasan kampung. Semua pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk di negeri ini diingatkan melaksana tanggungjawab dengan penuh integriti. Ini sekaligus memastikan urusan berkenaan dapat dilakukan mengikut hukum syarak dan juga sah di sisi undang-undang. Timbalan Pengarah Pengurusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Ahmad Yusof berkata, pihak Jahins tidak akan berkompromi terhadap mereka yang didapati menyalahguna kuasa demi kepentingan peribadi. Semua yang dilantik ini menjalankan amanah dengan berintegriti, jujurlah, dan juga supaya proses pendaftaran perkahwinan ini jadi mudah dan teratur dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Ahmad ditemui RTM dalam muzakarah pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk di Kota Kinabalu. Program bertujuan mendedahkan pendaftar mengenai kepentingan pematuhan peraturan ditetapkan serta meningkatkan kualiti pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam. Sempena majlis ini, 19 pendaftar baharu menerima watikah pelantikan masing-masing. Sistem pendidikan perlu dikaji dan diubah seiring dengan perkembangan dan keperluan global dalam menghadapi persaingan ekonomi semasa. Justru sebuah jawatan kuasa perlu diwujudkan untuk tujuan tersebut. Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO, Tan Sri Pandikar Amin Mulia berkata, berdasarkan keadaan semasa, pendidikan dalam bidang pengurusan teknikal wajar diperkasa. Ilmu itu sentiasa mesti dituntut dan mesti kita up to date selalu. Jadi sistem pendidikan kita sekarang ini harus daripada masa ke masa harus dilihat daripada sudut di mana ianya dapat mengikuti perkembangan semasa di seluruh dunia. Tan Sri Pandikar menyatakan demikian selepas majlis penyampaian skim bantuan khas dan beasiswa menengah Yayasan Sabah di Kota Belud. Program ini anjuran bersama pejabat Yayasan Sabah, Zon Pantai Barat Utara, Kota Merudu dan bahagian pembangunan pendidikan Yayasan Sabah dengan kerjasama Sekolah Menengah Agama Tun Said Kota Belud. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama IFA. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan IFA. Baik, terima kasih Suaran.